Okey. Baik, kita mulakan tuan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Baik tuan-puan sekalian, seperti mana biasa setiap kali kita tadabbur surah Al-Baqarah, sebelum kita mula kita punya perbincangan ayat baik ayat sambungan daripada ayat 117 pada hari ini. Boleh tak tuan-puan sekalian terlebih dahulu komen dua perkara seperti biasa. Okey, dua perkara ya. Yang pertama tuan-puan sekalian, suara dengan gambar clear ke tak clear. Dari sudut suara dengan gambar ni, khususnya suara, ada tak bunyi kipas? Sebab saya live di tempat yang lain pada kali ini. Sebabnya ada isu tertentu, khususnya saya tak nak bagi anak saya bangun sebab tempat pembacaan saya, ruang bacaan saya tu yang biasa saya buat live tu dekat dengan bilik anak. Jadi takut kadang-kadang pagi hari dia pun tak cukup tidur malam tadi. Jadi saya berpindahlah ke tempat lain supaya saya punya suara tak kacau dia tidur. Okay. Yang pertama, ada tak bunyi kipas? Sebab ni tempat lain. Okay. Sebab betul-betul bawa kipas tuan-tuan sekalian. Ada tak bunyi kipas, bising bunyi kipas ke? Ada tak tuan-tuan sekalian? Cuba komen sikit. So gambar okey ke tak okey? Suara okey ke tak okey? Dan ada tak bunyi kipas masuk dekat dalam live ni? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian boleh juga komen. Tuan-tuan sekalian datang daripada mana pada pagi ni? Yang menonton live tadabbur surah Al-Baqarah pagi ni. Tuan-puan sekalian daripada mana? Boleh tak komen sikit? Kita nak tengok kata-kata daripada mana pagi ni yang berkumpul pada pagi ni dekat kita punya live pagi ni. Okey, boleh tak tuan-puan sekalian? Silakan kalau sesiapa yang sudi komen untuk saya mengesahkan status teknikal live kita pada pagi ini. Dan juga daripada mana tuan-puan sekalian? Okey. Kembaru usia senja, terima kasih, Perak jelas. Okey. Tak ada Oh, so alhamdulillah. Puan Nurul Hanim kata tak ada bunyi kipas. Okey, alhamdulillah. Sebab kadang-kadang kita nampak bila kita beli kita punya headphone ni, dia kata noise cancellation kan, dia ada tulis noise cancellation punya function. So kadang-kadang tak tahu berfungsi ataupun tidak. So far kalau kata tak ada, okeylah, alhamdulillah. Terima kasih Puan Aziz. Clear, tak dengar kipas, alhamdulillah. Daripada Kota Damansara ya, terima kasih, barakallahu fikum. Puan Hanim tadi daripada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan kat mana tu Puan Nur Hanim? Okey. Kita ni waris lah ni, orang Negeri Sembilan. Kan? Saya PD, saya Puan Iksan. Puan Nurhani daripada mana? Daripada Seri Kembangan. Masya Allah, terima kasih Puan Rosilawati. Ampang jelas, Puan Najiha ada. Puan Rabi'ah daripada Singapura. Masya Allah, barakallahu fikum Puan. Terima kasih banyak-banyak sudah ditonton daripada Singapura. Daripada Shah Alam, Puan Raja Nur Siha. Dungun, Puan Nurul Umi pun ada juga. Ada Hassan daripada Singapura. Masya Allah. Puan Saripah Kak Pa, ya Allah gambar jelas. Okey, suara jelas, alhamdulillah. So rata-rata yang mengatakan semua okey. Orang Bahau, Puan Nurhani, alhamdulillah orang Bahau kita tak jauh mana pun Bahau dengan, bolehlah kata tak jauh sangatlah kot Bahau dengan PD. Jauh tu jauh lah juga Bahau dengan PD. Tapi bolehlah kan, bolehlah dalam satu negeri yang sama. Okey, daripada Melaka pun ada. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan sekalian. Okey, baik. Terima kasih semua yang sudi komen, yang meletakkan, meninggalkan jejak supaya kita tahu status live pada pagi ini. Daripada Kelang pun ada, Gombak pun ada. Terima kasih Puan Naimah, Tuan Isa Ma'ruf kerana sudi komen. Orang dekat dengan saya pun ada, Puan Hasiah daripada Bangi. Okay, terima kasih tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Daripada mana pun tuan-tuan sekalian berada, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi committed bersama-sama dengan saya pada pagi ini untuk kita menyambung siri yang ke-23 dah, tadabbur suratul Baqarah. Dan hari ini kita akan menyambung bermula daripada ayat 117 tuan-puan sekalian. Okay, tanpa buang masa, sebab kita punya slot pada pagi ini seperti biasa tak lama, 1 jam sahaja. Jadi sekarang berbaki lagi 53 minit. Maka sama-sama tuan-puan sekalian terus kita masuk ayat perbincangan kita pada pagi ini, iaitu pada ayat 117 suratul Baqarah. Kalau tuan-puan sekalian ada mushaf, saya sangat-sangat cadangkan tuan-puan sekalian buka mushaf masing-masing supaya lebih dekatlah tengok ayat tu. InsyaAllah lepas ni saya akan paparkan nas tu, insyaAllah. Cuma at first tu saya cadangkan sebagai permulaan tuan-puan sekalian boleh guna mushaf masing-masing yang ada terjemahan.
Okay, yang ada terjemahan. Kalau ada Quran terjemahan yang ada word by word, kalimah by kalimah, itu lagi baik. Itu lagi baik. Supaya kita nampak apa dia perkataan yang saya bincang tu, apa dia punya maksud secara literal dia. So kita tahulah linguistically apa maksud perkataan tu. Ayat biasa kalau kita baca terjemahan ini kita dah tengok dia telah disusun dalam bentuk ayat. Tapi sometimes kita tak nak kenakan kalimah tu apa benda maksud dia sebenarnya. Okay, sebab tu tuan-puan sekalian kalau ada rezeki, cuba usahakan untuk ada Quran terjemahan. Kalau kata nak guna apps Quran yang dalam phone hari ni pun ada dah. Ada apps seperti apps Quran by word tu, memang ada terjemahan by kalimah tu tuan-puan sekalian. Okay, kalau boleh memang terjemahan sebegitu sangat diperlukan untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat digalakkan untuk ada. Okay, baik. Jom kita mulakan dengan isti'adzah. Itu adalah satu benda yang commonly, bahkan Allah suruh kita mulakan sesuatu pembacaan Al-Quran itu dengan isti'adzah. Sebab disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kita nak baca Quran, kata Allah, jangan lupa buat satu benda ni, iaitulah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. So kita mulakan dengan isti'adzah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis. Yang mudah-mudahan tuan-puan sekalian dengan jauhnya kita daripada dua perkara ini akan menyebabkan kita tuan-puan sekalian mudah untuk faham Quran, insya-Allah. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey, dalam ayat 117 ni tuan-puan sekalian, dia adalah rentetan daripada ayat 116. Yang mana pada ayat 116 sebelum ni tuan-puan sekalian kita berbincang mengenai ada dakwaan orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah tu punya anak. Yang tu kita boleh tengok pada kuliah yang lepas. Saya kupas tadabburkan ayat 116. So ada tuan-puan sekalian yang mengatakan Allah tu ada anak. So ini adalah dakwaan daripada orang-orang musyrik. Sebab itulah tuan-puan sekalian dikatakan musyrik sebab apa? Sebab dia sendiri merasakan Allah tu bukan ada satu. Dan dia pula menggambarkan bahawasanya Allah tu ada anak pula. Allah tu ada anak. So itu adalah gambaran tentang apa yang berlaku pada ayat 116. Dan bila mana Allah nak menjawab dakwaan bahawasanya yang Allah tu ada anak, so bila saat ada manusia, orang-orang Nasrani dan orang Yahudi khususnya, dia mendakwa bahawasanya orang-orang bahawa Allah itu ada anak, maka Allah pun menjawab subhanah, maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Allah kata dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan juga di bumi, semuanya itu tunduk di bawah kekuasaannya. Jadi nak kata itu adalah jawapan balas kepada orang musyrik, orang Yahudi dan Nasrani yang mendakwa Allah tu ada anak. Allah kata sama sekali tidak. Bahkan dalam surah Al-Ikhlas kita membaca lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Maka sebab itu Allah kata tidak, sama sekali tidak Allah itu ada anak, sebab segala yang berada di langit dan juga di bumi itu tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kata apa tuan-puan sekalian? Kalau apa yang ada di langit dan juga di bumi tunduk pada Allah, konsep anak dan tak ada anak ni tuan-puan sekalian, benda tu berlaku kat bumi je. Sedangkan di arasy Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu adalah Tuhan. Allah itu adalah Tuhan. Maka bila pencipta kita, tuan-puan sekalian, pastinya tidak sama seperti apa yang diciptakan. Kan? Mustahil bagi Allah menciptakan sesuatu sama dengan apa yang dia ada. Gitu. Sama ada dari sudut zatnya, sama ada daripada sudut sifat-sifat ataupun sistem yang dilaluinya. Sebab sistem masa Allah dengan sistem masa kita pun berbeza. Kan? Sebab tu Allah kata apa sahaja yang ada di langit dan juga di bumi tunduk padaku. Maka mana mungkin aku nak aku juga menjalani satu sistem yang sama manusia jalani sewaktu mereka hidup kat muka bumi ni, kan? Dekat dunia sistemnya adalah mereka itu akan beranak dan akan diperanakkan. Lebih kurang macam tu. Itu sistem yang dilalui oleh manusia. Tapi sistem itu pun tunduk pada aku, maka takkan aku nak kena tunduk juga pada sistem yang aku ciptakan. Faham tak faham? So lebih kurang macam itulah apa yang Allah SWT bentangkan sebagai jawapan balas sewaktu didakwa bahawasanya Allah itu ada anak. Maka ayat 117 pada hari ini tuan-puan sekalian, okey, kita buka dah. Kita buka dia punya, saya share dia punya ayat. Maka ayat 117 pada hari ini tuan-puan sekalian, dia menyambung berkenaan dengan jawapan balas tu lagi.
Iaitu Allah nak membuktikan bahawasanya Allah itu berkuasa dan Allah tidak tunduk kepada sistem yang sama dengan manusia lalu. Dan Allah sambung lagi pada ayat 117 tuan-puan sekalian, Badi'us samawati wal ard. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi. Ironinya tuan-puan sekalian, tadi pada ayat 116 kita dapati Allah kata dialah yang memiliki segala yang ada di langit dan juga di bumi. Okey, yang ada di langit dan juga di bumi. Tetapi tuan-puan sekalian, ayat 17 pula Allah bagi tahu, tadi Allah menggambarkan idea dia memiliki. Sekarang Allah bagi tahu dia menciptakan. Menciptakan. Okey, baik. Tuan-puan sekalian, saya percaya kalau kita belajar bahasa Arab, kita mungkin ada satu perkataan yang membawa makna cipta yang biasa kita gunakan. Saya ulang. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita mungkin akan tahu ada satu perkataan yang commonly used, yang biasa digunakan yang menggambarkan maksud mencipta. Apakah perkataan tersebut? Perkataan apa? Khalaqa, kan? Khalaqa, kan? Itu perkataan yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan penciptaan ataupun menciptakan. Khalaqa maksudnya menciptakan. Makhluk maksudnya yang diciptakan. Khaliq yang bermaksud yang menciptakan. Makhluk yang diciptakan, khaliq yang menciptakan. So nak kata tuan-puan sekalian, khalaqa tu lah dia punya root dia yang maksudnya cipta. Jadi kalaulah Allah nak sampaikan berkenaan Allah menciptakan langit dan bumi, kenapa tak gunakan khalaqas samawati wal ard? Kan khalaqas samawati wal ard. Kenapa digunakan badi'us samawati wal ard? Perkataan badi' yang bermaksud cipta juga. Tapi kenapa guna perkataan badi' instead of guna perkataan khalaq? Maka tuan-puan sekalian, ini adalah satu sebutan cipta yang sangat luar biasa yang akan menyebabkan kita rasa kagum dan terpegun dengan penggunaan kalimah badi' ini. Sebab perkataan badi'us samawati wal ard, tuan-puan sekalian, bermaksud apa? Bermaksud apa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan as-samawati wal ard, menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan ianya adalah baru dan tak pernah Allah Subhanahu wa taala tengok ada contoh lain dalam menjadikan langit dan bumi. Saya ulang sekali lagi statement tadi, anda kena tangkap poin yang saya nak sampaikan tu. Maksudnya perkataan badi' ni bermaksud Allah menciptakan langit dan bumi ini dalam keadaan Allah tak pernah melihat ada contoh yang seakan dengannya, lalu Allah menjadikan as-samawati wal ard ini satu benda yang bersifat original. Which means tak pernah ada contoh yang Allah tengok, okey, contoh macam ada contoh langit dan bumi, maka Allah pun recreate balik benda yang sejibik ataupun mungkin lebih baik daripada apa yang pernah dia tengok tentang konsep langit dan bumi itu. So badi' ini adalah menciptakan sesuatu yang baru yang tak pernah ada pun ciptaan-ciptaan itu sebelum ini. Faham tak faham? Itulah badi'. Menciptakan sesuatu yang baru yang mana ciptaan itu tidak pernah ada sebelum ini untuk dijadikan sebagai contoh. Macam kita lah pada hari ini, tuan-puan sekalian. Kita hari ini manusia, dia buat sesuatu tetapi dia lebih kepada mengambil satu contoh lalu dia buat penambahbaikan. Kan? Contoh kan tuan-puan sekalian, ada orang first kali mungkin tuan-puan sekalian ada contoh dia menciptakan tentang konsep terbang, orang manusia nak terbang. So W.W. Wright Ibnu Firnas, kalau ikutkan Ibnu Firnas dalam orang Islam punya tokoh, menciptakan elemen terbang ni, manusia boleh terbang ni. Tapi tuan-puan sekalian, sekarang bila tengok ada rupanya manusia ni boleh terbang rupa-rupanya dekat langit sana, maka tiba-tiba ada orang invent, dia buat penambahbaikan kepada penciptaan yang asal, maka jadilah kapal terbang pada hari ini. Maksudnya tuan-puan sekalian, hari ini people make invention, ada dia orang tengok contoh-contoh sebelum. Maksudnya mereka melakukan invention dalam keadaan ada contoh untuk mereka refer, dan dalam penciptaan mereka cuma buat penambahbaikan ataupun some changes kepada fizikal semata-mata. So they are not original. Dia orang semua tu just orang kata mengolah. Itu dia punya istilah. Mengolah ciptaan itu supaya nampak jadi baru ataupun benda yang nampak lebih canggih. Itu adalah konsep yang berada dalam ciptaan manusia pada hari. Tapi bila Allah guna badi' ini adalah menciptakan sesuatu yang totally baru.
Tak pernah akan ada seakan-akan dengannya. Itu adalah badi'. Dan tuan-tuan sekalian, jangan terkejut. Perkataan badi' ini juga antara perkataan ataupun kata terbitan yang muncul daripada word yang sama dengan badi' ni adalah bid'ah. So tuan-tuan sekalian, kita biasa dengar tak perkataan bid'ah? Bid'ah tu tuan-tuan sekalian, badi'u, bid'ah, dia datang daripada root word yang sama. Dia datang daripada root word yang sama. Apa maksud root word? Maksudnya akar. Kata akar yang sama. Dia macam ni lah. Rahama root word. Tapi bila mana kita kembangkan jadi kata terbitan yang lain, jadilah rahama boleh membentuk ar-Rahman. Rahama boleh membentuk ar-Rahim. Samalah dengan badi'. Bada'a boleh membentuk badi'. Bada'a juga boleh membentuk bid'ah. So nak katanya bid'ah. So apa maksud bid'ah yang kita faham hari ni? So kalau pening sangat Ustaz, pening sangatlah saya nak faham tentang original tadi tu. So macam mana saya nak faham maksud ciptaan dan sebutan badi' ni? So ingat je bid'ah. So bid'ah ni apa kita faham tentang bid'ah pada hari ni? Bid'ah ni adalah benda-benda yang baru yang tidak ada sandaran ataupun tidak ada contoh daripada sebelum ini. Sebab tu kita akan kata bid'ah ini adalah benda hak Nabi tak buat sebelum ini, lalu diadakan sesuatu yang tidak ada sandaran pun kepada Nabi. Diadakan sesuatu yang tidak ada contoh pun daripada Nabi. Itulah bid'ah. Dah faham belum? So mencipta sesuatu yang totally new, yang tidak ada sandaran, yang tidak ada contoh sebelumnya untuk dirujuk. Itulah bid'ah. So dah faham belum maksud badi'ah tu? So nak katanya Allah menjadikan langit dan bumi ni totally new dan totally original, tanpa ada kopi, tanpa ada contoh sebelumnya. Ini antara kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 116 kita nampak Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki, tapi dalam ayat ini Allah SWT membuktikan bahawasanya betapa hebatnya kuasa Allah menjadikan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Manusia cipta robot, dia ada dia punya asas contoh dia. Contoh macam dia tengok manusia, okey, apa macam mana manusia boleh buat? So manusia boleh gerakkan tangan dia, manusia boleh bergerak kaki dia, boleh berjalan, dia boleh berjalan dengan menggunakan kakinya. Maka robot dicipta dalam keadaan tengok apa benda model daripada manusia. Sebab itu robot pada hari ini dia buat macam manusia sungguh. Dia boleh berjalan dan sebagainya. Kan? Macam benda semua ada contoh, semua ada dia punya sandaran untuk dilihat untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tapi Allah cipta langit dan bumi yang besar gedabak ini without any contoh. Masya Allah, hebat kan? Dan tuan-puan sekalian, kita mungkin sangkakan, mesti susah. Kalau hari ini kan kita nak ciptakan benda yang totally new, tuan-puan sekalian, benda yang memang tak pernah ada contoh sebelum ni, kita mungkin menganggarkan ataupun kita mungkin expect bahawasanya untuk menciptakan sesuatu yang totally new, ni benda yang susah lah. Contohlah tuan-puan sekalian, kita nak cipta sesuatu, tapi kita tak ada contoh, tak ada sandaran. Kita tak tahu apa macam mana bentuk kita nak buat. Kalau kita buat benda baru tu, kena ke tidak? Stable ke tidak? Banyaklah faktor yang mempengaruhi. Dia akan sustain ke tidak? Dia akan kekal lama ke tidak? Dia tahan ke tidak? Dia stable ke tidak? Fizikalnya kukuh ke tidak? Banyak benda yang perlu dia ambil kira untuk nak menciptakan benda tu yang disifatkan sebagai badi', totally new. Kalau benda yang sudah ada basic, yang sudah ada contoh, kita just buat benda tu, kita tahu apa asas dia. Kita tahu apa asas dia. Tapi sekarang benda tak ada contoh. So kita punya expectation adalah benda tu akan susah. Tapi Allah kata, kamu je rasa susah. Untuk Allah menjadikan sesuatu yang tidak pernah ada contoh sebelumnya, sesuatu yang totally new, Allah tak pernah rasa susah. Sebab apa? Allah kata kalau aku nak jadikan sesuatu yang bersifat badi', benda yang baru, wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, masya-Allah. Allah kata apa tuan-tuan sekalian? Apabila wa idza, dan apabila qada, dia berkehendak. Kan? Dan apabila dia berkehendak amran, untuk menjadikan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka sesungguhnya dia hanya berfirman kepadanya, jadilah engkau, kun, jadilah engkau, lalu menjadilah ia, fayakun. Masya Allah tuan-tuan sekalian, benda yang dikatakan sebesar langit dan bumi, bumi yang terhampar luas dan langit yang besar gedabak yang mempunyai 7 lapisan itu, Allah kata untuk menjadikan dia sesuatu benda yang original, baru, tak pernah ada, tidak pernah ada contoh sebelum ini, aku jadikan langit dan bumi ni. Allah kata aku jadikan langit dan bumi ni semudah aku kata kun,
fayakun. Jadilah dia tuan-tuan sekalian. Menjadilah dia. So tak susah bagi Allah nak menjadikan sesuatu yang baru tuan-tuan sekalian. Lalu apa lagi yang kita, kenapa hujah ni dia bawa? Sebab dia permulaan tadi, kalau kita tengok pada ayat 116 tadi, permulaan itu, kenapa hujah ni datang? Sebab tadi kita digambarkan tentang ada orang mendakwa Allah tu ada anak. Jadi biasanya anak ni adalah simbolik kepada Allah tu memerlukan pewaris ataupun Allah memerlukan legasi, Allah memerlukan bantuan. Sebab mungkin kalau kita pada hari tuan-puan sekalian, bila kita menginjak usia tua, kita ni bukan makin mampu. Bila kita menginjak usia tua tuan-puan sekalian, kita punya keadaan makin lemah, kita punya fizikal makin tak kuat. Maka anak-anak itulah kita punya backup supaya kita tu akan terus akan terus boleh sustain lah. So kalau kita tak boleh nak pergi toilet dalam keadaan sendiri, anak kita boleh papah kita sampai ke toilet. So maksudnya idea anak ni adalah seolah-olah Allah perlukan bantuan. Tapi Allah sekarang ni bagi tahu, subhana maha suci aku tidak ada anak. Maka bukti aku nak bagi tahu yang aku ni memang tak perlukan anak sekalipun. Sebab apa? Sebab aku memiliki apa yang ada dekat langit dan bumi. Itu satu. Yang kedua, bukti aku ni memang betul-betul tak ada anak. Aku tak perlukan bantuan anak sekalipun. Sebab apa? Aku ni boleh ciptakan langit dan bumi. Dan dalam keadaan langit dan bumi itu adalah benda yang original, something new. Dan bila aku nak jadikan benda yang baru, tak pernah ada contoh sebelum ini, aku tak perlu rasa susah pun nak cipta. Cukup aku menyebut kun, maka jadilah fayakun. Boleh faham tak? So ini adalah hujah balas bagi ada manusia yang tidak bertanggungjawab, melemahkan, memperlekehkan kuasa Allah dengan mengatakan Allah tu ada anak. Okay, tuan-puan sekalian, sampai-sampai itu selit-selit sikit. Mungkin tuan-puan sekalian boleh bantu saya pada pagi ini. Sajalah tuan-puan sekalian supaya kita boleh ramai lagi dapat manfaat pada pagi ini. Boleh bantu like dan share tuan-puan sekalian kuliah pada pagi ini supaya lebih ramai dapat manfaat lah. Dia adalah kata kuliah saya paling bermanfaat, tidak, tapi mungkin sekadar boleh kita sebarkan supaya ramai lagi boleh dapat manfaat. Sekadar selitan sikit-sikit. Okay, baik, sambung tuan-puan sekalian. Itulah gambaran kehebatan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada dua benda yang sangat signifikan pada penghujung ayat 117 ni kalau tuan-puan sekalian perasan. Satu, kita akan tengok Allah gunakan perkataan qada wa idza qada. Lepas tu ada perkataan yaqulu iaitu berkata. Yaqulu tu maksudnya berkata, qada ni maksudnya berkehendak. Tuan-puan sekalian, dia macam ada dua benda yang nampak macam kontradik lah. Dia bukanlah kontradik, dia lebih kepada dua sifat dan dua perbuatan yang berbeza. Perbuatan pertama, qada, maksudnya berkehendak, which means macam berkeinginan. Itu qada. Berkeinginan ataupun berkehendak. Lalu yang kedua pula, yaqulu, berkata. So kalau ikutkan tuan-puan sekalian, Allah tu kalau nak jadikan sesuatu dalam sebutan badi', hakikatnya kuasa dia tu cukup sekadar berkehendak saja benda tu akan jadi ke, ataupun Allah mesti kena sebut juga benda tu jadi baru kena jadi. Anda kena faham tu. So kita yakin kuasa Allah ni beyond our orang kata benda expectation. So based on ayat yang kita baca dalam ayat 117 ni tuan-puan sekalian, kita akan kata tadi susunannya adalah Allah berkehendak. Lepas Allah berkehendak itu Allah sebut kun, maka baru jadi. Ataupun sebenarnya the gist of this ayat adalah kuasa Allah itu bukan seharusnya Allah menyebut kun baru jadi. Ataupun ada kebarangkalian Allah cuma berkehendak je untuk benda tu ada dan benda tu automatic pump ada. Dia macam ni lah tuan-puan sekalian tak? Kita berkehendak nak duit untuk nak beli ceklat getah. Kata orang Kelantan ceklat getah lah. Kita dulu tuan-puan sekalian waktu kecil-kecil, waktu belajar kat sekolah dulu, kita nak beli ceklat getah harga 10, beli 10 sen dapat 2. Ingat lagi tak? Kita nak beli ceklat getah. Kan? Tapi dulu tuan-puan sekalian, kita ni budak sekolah rendah. 10 sen pun kadang-kadang 10 sen tu pun tak ada kat kita kan. So kita nak minta kat parent kita. So kita berkehendak nak makan coklat getah, tetapi kehendak kita lah ni untuk makan coklat getah tu, kita kena ada duit 10 sen. Lalu kita kena buat apa? Biasa kita kena buat apa untuk dapat 10 sen tu? Kita kena minta. Kita kena sebut yang kita nak benda tu kepada mak kita ataupun ayah kita. Sebab kalau kita sekadar berkehendak saja nak 10 sen, tapi 10 sen tu takkan dapat pun kalau kita sekadar berkehendak. Melainkan kalau Allah tiba-tiba tergerak hati mak kita nak bagi 10 sen kat kita. Tapi basicnya adalah, kalau kita sekadar berkehendak nak 10 sen, dia tak akan sampai 10 sen itu kat kita.
Melainkan kalau kita berkehendak, kita cakap kat mak, mak, saya nak 10 sen nak beli coklat getah. Nak 10 sen nak beli coklat getah. So dapat tak 10 sen? Dapatlah. So nak katanya begitu ke kalau kita aplikasikan analogi itu kepada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada dua-dua perkataan tu. Ada qada, ada yaqulu. So hakikat je mana satu? Kuasa Allah tu sebegitu macam manusia tadi tu ke? Iaitu kalau dia berkehendak, dia sebut dulu, barulah dia jadi benda tu. Ataupun Allah tu sebelum dia sebut lagi, benda tu jadi dah. Okay, baik. Perhatikan molek-molek. Perhatikan betul-betul tuan-puan sekalian. Qada dalam ayat ni disebut dalam fi'il madhi. Fi'il madhi. Dan yaqulu disebutkan dalam fi'il mudhari'. Okay, gapo dia fi'il madhi, fi'il mudhari' ni? Ustaz pening lah pula gapo dia ni. Fi'il madhi itu adalah past tense. Past tense. Okay, benda yang dah berlaku. Yaqulu itu adalah present tense ataupun disebutkan juga sebagai continuous tense. Okay, saya ulang Qada fi'il madhi tadi itu adalah past tense. Yaqulu adalah fi'il mudhari', iaitulah present tense ataupun continuous tense. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh faham dengan kita mengenal pasti dia tu past tense, present tense, fi'il madhi, fi'il mudhari' ni? Baik. Maksudnya tuan-puan sekalian, mufassir mengatakan kuasa Allah itu berpandukan dengan past tense. Allah itu sudah berkehendak. Maka tuan-puan sekalian, benda itu sudah jadi. Dia based on apa yang terdahulu, apa yang buat dulu dan apa yang sekarang. So apa yang dibuat dulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala qada. Apa yang dibuat sekarang yaqulu. Nak katanya tuan-puan sekalian, mufassir mengatakan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah seharusnya semestinya Allah kena sebut sekarang. Sebab kejadian langit dan bumi yang original dan baru itu sudah bermula sejak azali, past tense, bila Allah berkehendak lagi. Yaqulu itu, yang dikatakan yaqulu lahu kun fayakun itu adalah sebutan untuk nak bagi tahu benda tu dah ada dah. Boleh faham tak faham? Benda tu dah ada dah. Maksudnya kuasa Allah based on ayat ni. Jangan salah faham. Sebab tu saya nak kena bawa tuan-puan sekalian pada holistik ayat 117 ni. Kuasa Allah sejak azali, past tense-nya lagi adalah Allah berkehendak je, benda tu akan berlaku dah. Benda tu akan jadi sesempurna yang kita tengok pada hari. Sebab macam nak kena sebut tu seolah-olah macam itu syaratnya untuk terjadi benda tu. Tapi Allah punya kuasa kan beyond expectation, dan antara beyond expectation yang kita ada pada hari ini adalah Allah tak perlu bersuara menyebut kun untuk menjadikan langit dan bumi. Hanya sekadar berkehendak sahaja benda tu sudah ada. So bila kata yaqulu lahu kun fayakun ni lebih kepada untuk memperkenalkan tu dah ada dah langit dan bumi tu. Dan benda tu ada disebabkan qada aku, disebabkan aku punya kehendak untuk nak benda tu ada. Macam hebat tak hebat? Kita hari ni pun tahu tuan-puan sekalian, kalau kita sekadar berkehendak aja tak sebut apa yang kita kehendakkan itu, pacerah lah kata orang Kelantan, pacerah takkan dapat. Sampai kesudah takkan dapat. Tapi ni kuasa Allah. Tuan-puan sekalian kena ingat tau, benda yang Allah berkehendak dan jadi, benda yang Allah berkehendak saja dan jadi ni tuan-puan sekalian, adalah benda yang disebut oleh Allah langit dan bumi. Langit dan bumi. Tuan-puan sekalian, kita bincang bab langit. Langit ada berapa lapis? 7 lapisan kan? Ada 7 lapisan langit. Allah sebutkan allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah ciptakan langit tu ada 7 lapisan dia. Dan tuan-puan sekalian, hari ini walaupun Allah sudah kantoikan kepada kita berapa lapisan langit, iaitulah ada 7, tetapi hari ini tuan-puan sekalian, cuba tuan-puan sekalian keluar daripada rumah, renung sekejap ke arah langit. Bila kita tengok langit tu tuan-puan sekalian, kita mudah tak nak kira, okey, Allah kata langit tu ada 7 lapisan. Kita pun tengok langit, kita pun kata 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. Boleh ke kita kira macam tu? Boleh tak kita tuan-puan sekalian nak kira langit tu? Kalau kata Allah dah bagi tahu 7 lapis, mudah tak kita nak kira tu 1, tu langit nombor 2, mudah tak kita nak kira? Tak boleh. Walaupun telah dikantoikan angkanya 7 lapis, tapi kita tak tahu mana dia, mana dia punya border dia, mana dia punya limit untuk lapis 1 tu, limit dia situ. Lepas tu lepas habis limit situ, langit nombor 2. Mana limit langit nombor 2? Kita tak tahu. Kenapa saya kata tak tahu? Sebab tuan-puan sekalian, hari ini dalam Quran sendiri membuktikan
Bab langit nombor 1 ni pun manusia tak habis nak kaji lagi. Dengan ilmu manusia yang ada pada hari ini, tuan-puan sekalian, sebijak-bijak astronomer sekalipun, hanya sekadar perbincangan yang berada dan berlega-lega pada langit nombor 1 sahaja. Dan itu juga yang kita baca dalam suratul Muluk. Bila kita baca ayat A'udzubillah minasyaitonirrajim, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dengan molek-molek ayat ni. Allah kata walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Telah aku jadikan, dan demi sesungguhnya telah aku jadikan, aku hiasi zayyana as-samaa'a ad-dunya, aku hiasi langit dunia ni bimasabih. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Demi sesungguhnya aku telah hiaskan pada langit dunia ini adanya bintang-bintang. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tanya, bila Allah sebut sama ad-dunya ni langit nombor berapa? Langit nombor berapa? Nombor 7? Tak. Sama ad-dunya itu adalah langit yang pertama. Dan Allah kata langit yang pertama ni tuan-puan sekalian, ada apa? Macam mana kita nak kenal yang kita tu kita dekat langit nombor 1? Allah dah bagi tahu dah hint dia. Apa ciri-ciri dan ciri-ciri yang menjadi tanda yang kita tu ada dekat langit nombor 1? Iaitulah Allah kata dekat langit nombor 1 ni, sama ad-dunya ni dia ada bintang. Itu karakter ataupun ciri-ciri ataupun features. Features kita kata features. Features yang ada dekat langit nombor 1. Iaitulah dia ada apa? Dia ada bintang. Lalu tuan-puan sekalian, ada bintang. Tuan-puan sekalian, hari ini saya nak tanya, sudahkah kita pada hari ini, orang yang naik ke tempat yang paling tinggi dekat angkasa sana, dia dah mengatakan dekat kita semua bahawasanya, bila nak menggambarkan apa yang ada dekat tempat paling tinggi yang dia dah sampai dekat atas sana tu, ada tak kita jumpa astronomi kita mengatakan, aku dah tak nampak bintang lah dekat atas ni? Tuan-puan sekalian. Hatta, ni cerita agak lara sikit, tetapi mudah nak bagi faham contoh. Contoh, tuan-puan sekalian pernah tengok tak cerita Star Wars? Cerita Star Wars. Cerita Star Wars ni tuan-puan sekalian, dia ada satu persamaan tak? Kalau tuan-puan sekalian tengok, semua cerita Star Wars yang ada berapa belah episod? 12 episod ke apa dah? Semua cerita Star Wars daripada first sequel sampai sequel yang terakhir. Ada 12 episod tak silap saya. Tetapi ke-12 episod ni dia ada satu persamaan. Apa persamaan dia tuan-puan sekalian? Persamaannya adalah permulaan cerita Star Wars tu akan ada satu footage warna kuning naik daripada bawah. Dan ayat permulaan dia semua sama untuk 12 episod. From the galaxy far, far away. Tuan-puan sekalian tengok tak? Tuan-puan sekalian kalau korang tengok boleh komen sikit tak? Supaya saya tak rasa awkward sangat sembang pada lara ni. At least tuan-puan sekalian yang tengok video ni, cakaplah tengok Star Wars. Takut saya seorang je tengok. Rasa macam lara sangat kan? Jadi tuan-puan sekalian itu contoh lah. Kalau kita tengok ada satu footage warna kuning, kalau cerita Star Wars, dia ada footage warna kuning. From the galaxy far, far away. Dan tuan-puan sekalian, apa yang saya nak sampaikan? So, cerita Star Wars itu, dia orang declare bahawasanya segala prop yang berada dalam cerita tu, prop tu maksudnya segala background belakang tabir yang mereka tunjulkan dalam cerita tu, contoh macam peperangan kapal angkasa dekat atas sana tu, mereka declare bahawasanya tuan-puan sekalian, benda itu adalah far, far away. Galaxy far, far away. Seolah-olah mereka mendakwakan segala perkara itu berlaku dekat satu galaksi yang jauh dekat atas sana. Dan untuk sampai ke tempat itu perlukan satu kelajuan sepantas kilat. Sepantas kilat pula. Sepantas kelajuan cahaya. Gitu. Light years. Dia kena kepantasan kelajuan cahaya. Untuk nak sampai ke tempat yang mereka dakwakan mereka tengah berlakon kat situ. Tapi mereka tak berlakon kat situ. Dia semua kamera trick je ataupun CGI je. Tetapi idenya adalah mereka mengatakan tempat itu berlaku di galaksi far, far away. Walaupun lakonan semata-mata. Tapi tuan-puan sekalian, yang peliknya, di saat mereka mengatakan tempat berlakunya segala peperangan dekat atas sana tu berlaku dekat galaksi far away, tapi bila kita tengok ada peperangan spaceship dalam cerita tu, cuba tuan-puan sekalian tengok. Kalau tuan-puan sekalian tengok asasnya dekat belakang waktu mereka berlawan kapal angkasa tu, asas dekat belakang tu hitam je semua. Sebab dia orang declare dia orang dekat atas angkasa sana. Dekat atas angkasa sana. So kalau kita tengok tuan-puan sekalian, kita nampak hitam je semua. Hitam je semua tuan-puan sekalian. Tetapi di sebalik hitam yang menjadi prop belakang tabir dalam cerita tu tuan-puan sekalian, kita akan tengok di sebalik hitam tu akan ada dot-dot putih. Tek 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 tek. Nampak tak? Hitam belakang tu,
prop dia belakang tu hitam je semua, tetapi di sebalik hitam tu akan ada bintik-bintik putih. Apa tu? Yang diorang duk letak bintik-bintik putih dalam prop mereka tu di sebalik hitam background yang paling banyak tu, ada bintik-bintik putih tu. Apa bintik putih tu? Bintang lah. Bintang. So nak katanya diorang ni tuan-puan sekalian kata segala benda tu berlaku dekat galaksi far far away. Tapi diorang masih lagi tak dapat pisahkan idea dekat atas sana tu masih ada bintang. Dan dalam surah Al-Mulk yang kita baca tadi tuan-puan sekalian, kalau nak tahu kita ni masih dekat langit nombor 1 tuan-puan sekalian adalah bila mana dekat tempat yang kita paling tinggi kita sampai tu, kalau masih lagi nampak bintang, ketahuilah kita masih lagi di langit nombor 1. Dalam bahasa lainnya tuan-puan sekalian, walaupun Star Wars kata segala peperangan itu berlaku from the galaxy far far away, jauh di atas sana, tapi tuan-puan sekalian, diorang pun masih lagi berada di langit nombor 1 tu. Ya Allah, besar je langit. Mana ada orang hari ni, tuan-puan sekalian, hari ni kalau kita baca buku anak kita darjah 4 tuan-puan sekalian, cuba ambil buku sains darjah 4 anak kita tuan-puan sekalian, tengok dekat bahagian bab alam semesta. Kan, tengok dekat bab alam semesta tu, chapter berapa dah tak saya ingat saya darjah 4 punya subjek. Dekat chapter alam semesta tu tuan-puan sekalian, ada ilustrasi adanya orang yang melukis macam mana sistem Bima Sakti tu, sistem galaksi dekat atas sana. Kan kita kan nampaklah dia kata ini Milky Way, ini galaksi, ini Bima Sakti, ini planet-planet dan sebagainya. So nak kata Bima Sakti, galaksi, itu adalah capaian ilmu manusia yang mengatakan itu adalah tempat paling tinggi dekat atas sana, setakat yang manusia boleh capai. Tapi cuba tengok tuan-puan sekalian, tengok ilustrasi yang mereka buat, yang ada sistem galaksi tu. Tuan-puan sekalian perasan tak akan ada nampak ada bintik-bintik tu. Diorang lukis satu sistem galaksi yang katanya itu adalah tempat yang paling tinggi manusia boleh capai pada hari ini. Tapi waktu mereka mengilustrasikan benda itu, mereka still tak boleh pisahkan ada bintik-bintik bintang tu. Maksudnya manusia ni bila nak bersembang tentang langit yang paling tinggi dekat atas sana, diorang tak boleh nak pisahkan masih ada bintang. Dengan capaian ilmu manusia, langit yang dekat atas sana paling tinggi mereka mampu capai, mereka tak boleh pisahkan idea bintang tu lagi. Dan ketahuilah tuan-puan sekalian, kalau masih lagi nampak bintang, kita masih lagi dekat langit nombor 1. Maksudnya, kita belum lagi berjaya dengan ilmu kita, dengan teknologi kita, tak mampu lagi nak capai langit nombor 2. Dan langit tuan-puan sekalian adalah berapa lapisan semuanya? Ada 7 lapis. Satu lapisan pun tak habis nak bincang. Macam mana kita nak explain betapa besarnya langit yang mempunyai 7 lapisan. Dan kembali pada ayat 117 ni tuan-puan sekalian, segala-galanya yang betapa besarnya langit yang saya kata 1 lapis pun tak habis nak bincang, sekarang langit ada 7 lapis. Semua langit-langit yang berlapis-lapis yang besar gedabak itu, Allah tidak mengambil masa yang panjang pun untuk menciptakannya. Bahkan Allah kata untuk jadikan langit yang sebegitu besar, Allah kata wa idza qada. Cukup aku berkehendak je untuk langit tu berlaku begitu, dia akan berlaku dah. Aku sebut kun fayakun ni sekadar nak mengisytiharkan benda tu jadi dah. Benda tu jadi dah. Bukannya dengan sebut tu baru nak jadi. Benda tu jadi dah. Bila aku sebut tu benda tu dah jadi dah. Seiring dengan sebutan aku tu benda tu dah jadi dah. Maksudnya dia lebih mudah daripada petikan jari Allah jadikan tuan-puan sekalian. Hanya sekadar dengan kehendak berlaku sesempurna itu. Dan Allah siap cabar kita tuan-puan sekalian dalam suratul Mulk kan. Benda yang berlaku dalam keadaan sebegini hebatnya wa idza qada ni, Allah siap cabar kita. Kamu tengok langit tu, cuba kamu cari cacat dia. Carilah cacat tu pada langit yang kamu tengok tu. Sampai Allah kata thumma rja'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kamu ulang pandanglah langit tu untuk berniat mencari salah itu, nescaya kamu tak akan jumpa juga salah tu. Kamu tak akan jumpa langsung cacat pada langit tu. Maksudnya dahlah Allah berkehendak. Ambil masa yang sangat singkat pula nak menciptakan langit tu. Tiba-tiba benda tu jadi perfect. Tuan-puan sekalian, kadang-kadang bila kita buat satu kerja, kita kocok-kocok. Kita tahu kocok-kocok apa dia? Kocok-kocok kita buat cepat-cepat, tergesa-gesa. Kita nak buat dengan pantas sebab kita nak kejar time attack. Kita nak buat rekod pada hari ni. Aku buat benda ni berapa minit. Kita buat laju-laju. Biasanya bila kita buat laju-laju ni tuan-puan sekalian, kadang-kadang ada yang terbabas, ada benda-benda yang
lacking atau tak lacking, maksudnya akan ada kekurangan, akan ada kecacatan disebabkan kegopohan kita nak buat benda tu dengan cepat, maka dia akan berlaku ketidaksempurnaan, mungkin akan ada sedikit kecacatan yang muncul. Tetapi Allah dahlah berkehendak untuk langit tu jadi. Dia berkehendak jadi tu tak ada pula cacat. Allah siap cabar kita pula. Tengoklah berulang-ulang kali, kamu takkan jumpa cacat tu. Allahu Akbar. So tuan-puan sekalian, inilah ayat 117. So ini, saya ulang, ini adalah jawapan kepada mereka yang mendakwa Allah tu perlukan accompany. Allah tu memerlukan support, memerlukan sokongan dengan didakwakan oleh orang Yahudi dan Nasrani, orang musyrik. Allah tu ada anak. Seolah-olah Allah tu perlukan bantuan untuk nak menguruskan bumi dan dunia pada saat ini. Ternyata Allah kata langsung, aku tak kuasa, aku tara ni. Aku memiliki apa yang ada dekat langit dan bumi, dan akulah badi'us samawati wal ard. I can make as-samawati wal ard, langit dan bumi ini dalam keadaan badi', something new, without aku refer any contoh sekalipun aku jadikan langit dan bumi. Sebut Masya Allah ramai-ramai tuan-puan sekalian, ini tanda kita takjub kepada kekuasaan Allah. Benarlah, maha benarlah, Allah itu tidak memerlukan sebarang bantuan, tidak memerlukan sebarang sokongan. Dan hakikatnya tuan-puan sekalian, kalau manusia tak support apa yang Allah sampaikan dalam Quran, manusia tak sokong apa yang diajarkan oleh agama Allah, bila Allah suruh tu manusia tak support, manusia tak nak taat, Allah langsung tak rugi apa-apa. Kan Allah langsung tak rugi apa-apa. Yang rugi tu kita. Dengan kekuasaan yang Allah paparkan kepada kita ni tuan-puan sekalian, Allah membuktikan bahawasanya kalau manusia tak taat kepada dia ke, manusia melawan dia sekalipun, Allah langsung tak rugi apa-apa. Dengan kuasa dia ni, kalau digunakan kepada kita tuan-puan sekalian, kalau Allah gunakan kepada kita, macam-macam boleh berlaku. So Allah langsung tidak rugi kalau kita tidak taat kepada Allah. Yang rugi tu kita. Dan kita pula kena rasa takut sebab kekuasaan Allah Ta'ala ni, Allah boleh buat apa-apa sahaja kepada kita tuan-puan sekalian. Okay? So itu ayat 117. Okay, kita tutup hari ini dengan ayat 118 ni tuan-puan sekalian. Ayat 118 macam mana pula bunyi dia? Wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Terjemahan, kita baca terjemahan. Dan orang-orang musyrik yang tidak berilmu pengetahuan berkata, alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami mengenai kebenaran Muhammad, atau datang kepada kami sesuatu keterangan mukjizat. Demikian pula orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka, hati mereka sekaliannya adalah bersamaan degil dan kufur. Sesungguhnya kami telah menerangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Okay, baik. Ayat 118 ni tuan-puan sekalian merakamkan sekali lagi keluhan Allah. Keluhan ni jangan nampak pula macam Allah tu mengeluh sama macam kita. Keluhan Allah tentang perangai-perangai dan sikap-sikap manusia. Okay. Khususnya orang Yahudi dan Nasrani lah. Sebab konteks surah Al-Baqarah ni Yahudi Nasrani. Okay. Jadi Allah meneruskan lagi apa lagi kerenah-kerenah yang mereka ada. Allah mengeluh dengan kerenah-kerenah mereka. Maka apa yang mereka buat tuan-puan sekalian? Sebab tadi kan bila dia dakwa ya Allah tu ada anak, Allah bagi jawapan padu punya, hebat Allah tu memiliki langit dan bumi, menciptakan sesuatu yang menciptakan langit dan bumi itu sebagai satu benda yang new dan baru, new ataupun original. Lalu Allah dengar pula keluhan seterusnya. So dia nak katanya mungkin tuan-puan sekalian, mungkin ada setengah mereka tu dah mula sedar, Allah tu hebat lah, dia tak perlukan anak. Lalu dia kata, dia mungkin akan tercetus sedikit perasaan. Betul lah Allah tu adalah Tuhan yang berhak kita sembah. Sebab dia terlalu berkuasa. Betul lah Tuhan tu, kita nak sembah Tuhan. Tuhan tu mesti berkuasa. Lalu dia buat satu keraguan begini pula. Orang-orang musyrik, orang Yahudi Nasrani, dia buat keraguan begini. Dia kata apa? Kalaulah benda yang kau sampaikan ni benar, wahai Allah, kenapa kebenaran ni tak disampaikan direct kepada kami? Gitu. Kenapa benda tu? Sebab dia kata alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami. So idea pertamanya adalah, kalaulah apa yang kau sampaikan dan kau nak suruh kami percaya ni adalah benda yang benar, wahai Allah, kenapa kau tak direct je datang kat kami, sebut je direct kepada kami apa yang kita orang kena buat. Apa yang kami kena buat untuk menunjukkan ketaatan kepadamu.
Tapi sekarang keadaannya berbeza. Bukannya kau datang kepada kami, bukan Allah datang kepada kami, sampaikan direct. Tapi isunya sekarang adalah kau lantik seorang utusan yang sama warna kulit dia seperti kami, dia manusia macam kami, makan makanan yang sama macam kami, dia pula nak kena sampaikan kebenaran tu sebagai wakil kepadamu, ya Allah. Kenapa tak boleh direct je kepada kami, ya Allah? Kalau benda tu super benar, kenapa tak direct saja kepada kami? Begitu. Dan kalau katalah, okay, at least kalau kau tak nak sampaikan, kalau Allah tak nak sampaikan semua tentang agama tu direct kepada kami, at least Allah tu bercakap direct dengan kami bahawasanya yang Rasulullah tu ataupun Rasul yang diutuskan pada waktu itu adalah Rasul yang benar. Kami kena percaya dekat dia. Tapi sampai tahap ni, kami tak nampak pula Allah direct berkata-kata dengan kami dengan memaklumkan bahawasanya yang Rasul yang ada dekat depan kami itu adalah utusan yang benar. Kena follow dia. Kan? Sebaliknya pula kami dapat tahu, contoh macam Nabi Muhammad, bila mana nak kata yang dia tu pesuruh Allah, dia pula kena sebut yang dia tu pesuruh Allah. Sebab apa dia kata? Allah suruh bagi tahu kepada kamu yang aku ni pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. So yang kami nak adalah direct kepada kami. Allah langsung kepada kami bagi tahu yang Muhammad itu adalah pesuruh kamu. Dan lepas tu mudah untuk kita percaya. Lagilah mudah untuk kami percaya, tapi sekarang sebab ada utusan tu, yang ada mediator tu yang menyebabkan kami bermasalah nak menerima apa yang kamu sampaikan, apa yang engkau sampaikan, ya Allah. Kan? Sebab tu dia kata alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami, at least tentang kebenaran Muhammad ataupun kebenaran Rasul yang sampai kepada kami. Lalu dia minta pula, ataupun kalau tak boleh juga, ya Allah, atau datangkan kepada kami sesuatu mukjizat. Ayah ni maksudnya dia minta mukjizat lah. So dia minta dua perkara lah. Pertama, Allah bercakap direct dengan dia tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun kebenaran Rasul. Yang kedua adalah dia minta kalau tak boleh juga, ya Allah, nak sampaikan benda tu direct, at least kau tunjukkanlah kepada kami melalui rasul-rasul kamu, rasul-rasulmu, ya Allah, dengan mukjizat yang tertentu. Dia minta mukjizat. Tuan-tuan sekalian. Hakikatnya tuan-tuan sekalian, ini adalah anda rasa dengan apa yang mereka sebutkan ini, mereka serius tak dengan apa yang mereka sebutkan? Mereka tak serius, tuan-tuan sekalian. Dia orang sekadar memberikan alasan untuk melengah-lengahkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata tuan-tuan sekalian, bila mana Allah datangkan mukjizat melalui rasul-rasulnya, hakikatnya bila dah dipaparkan depan mata mereka mukjizat itu, mereka tak beriman pun. Sebab tu Allah kata demikian pula orang-orang kafir yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka. Maksudnya, dialog ataupun skrip yang menyebut untuk minta datangkan kepada kami mukjizat ni dah ada jak dulu lagi. Dan orang-orang dulu juga memperlihatkan, dia orang sebut je dekat mulut nak mukjizat, tapi bila mukjizat tu berlaku depan mata mereka, depan mata mereka, tuan-puan sekalian, mereka tak beriman pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Bahkan Allah kata tasyabahat qulubuhum, bukan sekadar skrip je sama. Oh, ini dahsyat tuan-puan sekalian. Nak katanya benda tu berulang. Dan Allah kata skrip mereka tu sama. Bukan sekadar skrip yang sama, tetapi Allah kata hati mereka pun sama. Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka pun sama. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Skrip sama, hati pun sama. So aku dah tahu dah, kalau datangkan benda yang sama dengan apa yang mereka minta, maka sama je skrip dia. Sama je dia punya kesan dia kepada hati mereka. Langsung tak akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi Allah nak bagi tahu, aku ni kalau nak bagi mukjizat kepada Rasul aku tak perlu tunggu command ataupun tak perlu tunggu command and demand daripada kamu. Sebaliknya kalau aku nak turunkan mukjizat, aku nak bagi mukjizat dekat Rasul aku, itu atas kehendak aku, bukan kehendak dan demand dan command daripada kamu. Aku langsung tak akan ikut apa yang kau commandkan kepada aku. Sebab aku Tuhan, aku tak akan tunduk kepada hamba-hamba. So aku langsung tak akan melakukan sesuatu based on human being commands. Aku langsung tak akan buat ikut perintah manusia. Aku akan buat ikut kehendak aku. Begitu. So ini seolah-olah macam dia orang command, dia orang minta, dia orang demand daripada Allah, mukjizat buat main kepada kami. Begitu. Tapi tuan-puan sekalian, Allah kata aku tak akan turunkan sesuatu based on manusia punya command. Aku tak. Di atas kehendak aku sendiri.
Okay? Jadi tuan-puan sekalian, kan dirakamkan. Oh, dia minta mukjizat. Lalu Allah kata sama je macam orang-orang sebelum ni, skrip sama, hati pun sama. Lalu tuan-puan sekalian nak tahu tak, bab minta mukjizat ni dengan baik-baik. Mukjizat ni kita boleh katakan dalam bahasa mudahnya, dalam bahasa kita nak mudah faham, miracles. Miracles ataupun keajaiban. Miracle ataupun keajaiban. Okay? So diorang ni, untuk nak beriman kepada Allah, seolah-olah macam dia nak mentaati Allah ni, dia orang perlukan some miracle berlaku depan mata dia. Seolah-olah dia kata cagaran dia, kalau kau nak aku beriman kepadamu ya Allah, tolong datangkan kepada aku satu miracle yang menyebabkan kalau aku tengok benda tu aku akan takjub dan mungkin akan memudahkan aku beriman kepadamu ya Allah. So bring me some miracle. Begitu. Dia minta kepada Allah untuk datangkan kepada dia miracle. Maka tuan-puan sekalian, saya nak tanya, adakah nilai kita nak mentaati Allah itu seharusnya dengan adanya keajaiban-keajaiban sebegini? Sebab tu tuan-puan sekalian, saya nak tegur. Berapa ramai manusia pada hari ini dalam berdoa sangat-sangat, saya minta maaf tuan-puan sekalian, sangat-sangat tidak beradab dalam berdoa kepada Allah. Kenapa saya katakan sedemikian? Sebab berapa ramai manusia pada hari ini yang menggantungkan segala ketaatannya itu dengan keajaiban-keajaiban. Contoh, Allah perintahkan kita tunaikan zakat. Contoh. So itu wajib bagi seorang Muslim, wajib untuk tunaikan zakat. Wajib untuk tunaikan zakat. Maka tuan-puan sekalian, tiba-tiba dia berdoa macam ni. Nampak macam baik tau doa ni. Tapi kalau tengok pada maksud yang lebih mendalam, pada maksud doa yang dilafazkan itu, bermasalah sebenarnya doa. Dia minta pada dia, ya Allah, kalau kau berikan kepada aku kekayaan yang luar biasa, ya Allah, nescaya aku akan tunaikan zakat. So, bila dia berdoa kepada Allah itu, dia mengharapkan keajaiban supaya Allah berikan dia kekayaan. Tetapi dia memalitkan keajaiban Allah berikan kekayaan kepada dia itu dengan aku akan tunaikan zakat. Sejak bila pula tuan-puan sekalian, zakat tu perlukan keajaiban dulu berlaku kat kita baru kita nak tunaikan zakat? Dan Allah pun dah bagi tahu dah, zakat ni adalah orang yang mampu, yang menepati syarat-syarat untuk orang mengeluarkan zakat. Tak ada pula dengan keajaiban baru kita nak tunaikan zakat. Sama juga dengan sedekah. Ya Allah, kalau kau bagi aku dengan segera menjadi kaya, ya Allah, dengan keajaiban-Mu, dengan kuasa-Mu, aku akan bersedekah. Allah galakkan kita bersedekah. Sejak bila pula kita nak mentaati apa yang Allah galakkan itu kena ada keajaiban dulu? Ya Allah, kalau kau buat begini, ya Allah, kau akan beriman, aku akan bagi banyak salat kepadamu, ya Allah. Dengar sepintah lalu doa ni macam okey kan? Tapi bila kita makin belajar, kita nampak seolah-olah adakah kita nak mentaati Allah tu kena ada cagaran-cagaran sebegini? Mana nilai ketaatan kepada Allah? Adakah taat pada Allah tu is equal tu dengan keajaiban yang kita lihat? Sebab itu, tuan-puan sekalian, hari ini jangan terlalu orang kata apa benda, terlalu teruja ataupun terlalu obses nak beriman, nak melakukan amal, nak kena tunggu keajaiban dulu. Dia sama macam ni lah. Saya nak sebutkan banyak lagi study case supaya kita rasa macam review balik apa kita buat pada hari ini. Contoh, sebelum ni dia orang yang malas nak berpuasa. Sangat malas berpuasa. Asal Ramadan je dia akan cari 1001 alasan untuk dia tak nak berpuasa. Puasa wajib tak wajib tuan-puan sekalian? Puasa Ramadan wajib kan? Tapi tuan-puan sekalian, sebelum dia dengar ada keajaiban daripada puasa ni ada, dia langsung tak puasa. Tapi tiba-tiba ada orang share dekat TV. Masya Allah, Alhamdulillah tuan-puan sekalian, saya ni berjaya menurunkan berat badan. Dengan berpuasa ni saya menurunkan berat badan, saya jadi lebih sihat, kanser saya makin mengecut. Pengalaman peribadi. Kanser saya mengecut lah, saya punya sistem penghadaman jadi lebih okey sebelum saya sembelit, tapi dengan berpuasa, tiba-tiba segala penyakit-penyakit saya sembuh. So dia tengok keajaiban-keajaiban tu tuan-puan sekalian menyebabkan, macam tu kehebatan puasa Tapi sebelumnya bila Allah perintahkan dia som Ramadan, puasa bulan Ramadan, dia tak puasa pun. Tapi lepas dia tengok ada keajaiban-keajaiban tu, baru dia nak berpuasa. So adakah nilai kita nak taat kepada Allah mesti nak kena ada keajaiban? Tetapi bila keajaiban tu tak ada, adakah kita akan gugurkan ketaatan kita kepada Allah? Keajaiban ni pun sementara je, bukannya kekal lama. Kan? Dan keajaiban tu pula diberikan kepada orang yang tertentu, bukan kepada semua orang. Kan?
Let's say lah kita ni nak ada berpuasa, tengok ada keajaiban tertentu baru kita nak berpuasa. Tiba-tiba orang tu berpuasa betul-betul dapat keajaiban tu. Tiba-tiba kita berpuasa tak dapat keajaiban tu. Yang lebih teruk lagi berlaku fitnah kepada apa yang dia buat. Saya buat benda yang sama Ustaz, puasa 30 hari Ramadan, tapi tak ada pun keajaiban seperti mana yang lain-lain tu dapat tu. Nampak tak? Berlaku fitnah pula kepada amal yang dilakukan. Ya betul Puan Rohani, kita nak buat sesuatu kerana Allah. Jangan buat sesuatu tu nak tunggu ada keajaiban baru kita nak buat. Itu tak boleh. Itu lagi daripada konsep ketaatan yang tulen. So bila mana kita dah campur adukkan nak taat kena ada keajaiban, itu sudah bercampur aduk dan tidak tulen lagi dah tuan-puan sekalian. Sebab itu saya ulang sekali lagi statement saya, jangan terlalu obses dengan keajaiban baru nak taat, baru nak beramal. Sebab ni saya tunjukkan ini penutup sungguh ni. Saya ambilkan ayat ni dulu. So Allah kata qad bayyanal ayati liqaumi yuqinun. Sesungguhnya kami telah pun mendatangkan ayat-ayat keterangan yang menjadi dalil dan bukti kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Dia orang minta ayat kan? Tadi kan? Dia minta petunjuk, dia minta mukjizat. Dan Allah kata kesannya sama je. Skrip sama dengan apa yang berlaku pada hati mereka pun sama. Dan Allah kata, di saat mereka minta ni, Allah bukan tak turunkan langsung pun. Allah turunkan juga. Tetapi mereka still tak nak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan sekalian sekejap saya tak ada order gardener untuk nak mesi rumput. Saya tak larat tuan-puan sekalian nak mesti rumput, kena upah orang. Ya, saya angkat telefon sebab takut dia dah sampai. Kejap tuan-puan sekalian, saya mute sekejap takut busy. Maaf tuan-puan sekalian, ada iklan sikit tadi. Okey baik. So Allah kata bila dia minta keajaiban tu, dia minta mukjizat tu, bukan Allah tak turunkan langsung. So dengan kehendak Allah juga Allah turunkan. Tetapi tuan-puan sekalian, dia orang tak beriman, dia orang tak yakin pun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang tak yakin pun kepada Allah. So hakikatnya tuan-puan sekalian begitulah. So inilah gambaran orang-orang musyrik yang memang hatinya memang telah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ni cuba nak mencari alasan saja untuk nak beriman kepada Allah. Saya nak tutup tuan-puan sekalian kuliah kita pada pagi ni dengan saya sebut tadi kan, jangan terlalu obses dengan keajaiban-keajaiban baru nak beriman dan beramal. Tapi tuan-puan sekalian cuba tengok ada satu study case yang kita boleh belajar. Dan kita boleh belajar daripada golongan Hawariyun. Ini adalah golongan yang beriman kepada Nabi Isa AS. Dan tengok bagaimana tuan-puan sekalian Allah respon kepada orang. Kalau tadi tuan-puan sekalian orang musyrik yang tak beriman, dia minta keajaiban. Sekarang ni Allah datangkan study case ada orang yang beriman. Dia minta juga keajaiban kepada Nabi Isa AS. Dia ni beriman tau tuan-puan sekalian. Hawariyun ni beriman. Cuba tengok ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ni surah Al-Maidah. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. So wahai Isa, so dia minta lah ni Hawariyun. Hawariyun ni orang yang beriman kepada Nabi Isa. Lalu dia minta kepada Nabi Isa untuk apa? Dapatkah kiranya Tuhanmu berkenan menurunkan kepada kami satu hidangan daripada langit? Yunazzil alaina ma'idatan minas sama. So orang-orang yang beriman ni kepada Nabi Isa, dia minta kepada Nabi Isa. Boleh tak sebagai balasan kami ni sebagai balasan kami ni beriman kepadamu wahai Isa, boleh tak kau minta kepada Tuhan kita semua supaya Tuhan bawa turunkan satu makanan hidangan daripada langit.
Kan? Satu hidangan daripada langit. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Gitu lebih kurang macam itulah. Kan? Satu hidangan daripada langit. Boleh tak, wahai Isa? So kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, dialog ni apa yang diminta oleh Hawariyun kepada Nabi Isa? Dia minta mukjizat lah, keajaiban. Sebab kalau nak makanan, mana nak dapat makanan daripada langit? Mestilah makanan tu kita cari, kita masak, dan sebagainya. Tapi sekarang ni, Hawariyun yang beriman kepada Nabi Isa, dia minta makanan, hidangan daripada langit, tuan-tuan sekalian. Dahsyat kan? Lalu tuan-tuan sekalian tengok, respon pertama yang Nabi Isa sebutkan kepada Hawariyun yang minta pada waktu itu, dia kata apa? Qalat taqullah. Berkatalah Nabi Isa, kalau ikutkan tuan-tuan sekalian, Nabi Isa boleh nak bagi ucapan terima kasih. Terima kasih wahai Hawariyun, kau beriman kepada aku di saat semua orang menolak aku punya dakwah. Tapi kau beriman kepada aku. Terima kasih wahai Hawariyun. Tak apa, aku minta sekarang ni kepada Allah untuk bawa turun makanan daripada langit. Tapi tak, respon Nabi Isa yang pertama pada waktu itu adalah qalat taqullah, bertakwalah kepada Allah in kuntum mu'minin. Kalau benar kamu ni beriman. Maksudnya orang beriman ni dah tak ada masalah dah percaya kepada Allah. Ini seolah-olah macam satu hadiah lah kepada mereka. Satu keajaiban kepada mereka yang beriman kepada Allah. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, Nabi Isa tak pula kata, okey, kita minta, kita celebrate sama-sama sebab kita beriman kepada Allah sekarang. Tak. Dia kata bertakwalah kepada Allah. So nak kata ni tuan-puan sekalian, seolah-olah apa yang diminta oleh Hawariyun ini akan menggugat ketakwaan mereka dan akan menggugat keimanan mereka. See? Dia minta keajaiban, rupa-rupanya terlalu obses nakkan keajaiban, boleh menggugat ketakwaan dan keimanan kepada Allah. Tengok apa yang Nabi Isa sebutkan. Lalu tuan-puan sekalian, saya singkatkan cerita sebab saya punya gardener pun dah sampai. Okay. Tapi saya singkat cerita tuan-puan sekalian, berlakulah sebab. So dia bagi tahulah, Hawariyun ni bagi tahu sebab. Kenapa aku minta? Bukan aku tak nak beriman kepada Allah, bukan aku tak nak bertakwa kepada Allah. The reason aku minta benda ni wahai Isa alaihi salam sebab wa tatma'inna qulubuna, ya wahai Isa, kau pun tahu bila kami beriman kepadamu, kami ni menghadapi cabaran. Bukan sekadar kamu je, kami ni pun yang mengikuti kamu, kami menghadapi cabaran. So dengan hadiah hidangan daripada langit, daripada Allah ini, mungkin akan menyebabkan tatma'inna qulubuna. Hati kami ni akan apa? Hati kami ni akan tenang. Hati kami ni akan tenang, wahai Isa. Itu je tujuannya. Bukan kami nak meragukan kamu, cuma ataupun meragui apa ajaran kamu, tetapi dia just cuma kalau kau boleh buat turun benda ni, Allah perkenankan doa kamu, wahai Isa, dia akan menyebabkan kami lebih yakin dan lebih tenang. Wa na'lam an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. So lebih kurang macam itulah reason kenapa dia minta, sebab dia nak jadi lebih tenang. Dia nak tenang. Lalu tuan-puan sekalian, tiba-tiba Nabi Isa kata, tak apa, kalau itulah hajat kamu tak apa, aku doa pada Allah. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takuna lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. So Nabi Isa pun mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesudah memberikan pesan bertakwalah kepada Allah. Maka tuan-puan sekalian, apa yang Nabi Isa buat, dia berdoalah, dia minta bawa turun ma'idatan minas sama' ni. Lalu tuan-puan sekalian, Allah pun jawab doa Nabi Isa. So Nabi Isa tu berdoa dan Allah jawab doa Nabi Isa. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. So bila mana Allah mendengar doa Nabi Isa, Allah jawab, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu berulang-ulang kepada kamu. Kita dengar, baiknya Allah mendatangkan keajaiban dengan doa Nabi Isa. Tapi baca ayat ni sampai habis. Yang ni adalah penutup yang mungkin akan menyebabkan kita akan beringat-ingat supaya jangan terlalu obses nakkan miracle dalam kehidupan, keajaiban kehidupan, barulah kita nak taat dan beriman. Sebab sambungan lepas Allah memakbulkan doa Nabi Isa bawa turun makanan daripada langit ni adalah Allah sambung apa? Faman yakfur ba'da minkum. Siapa yang kufur selepas aku bawa turun makanan ni, so tadi dia nak sangat kan, aku bawa turun dah makanan ni. Tapi kalau lepas dah turun makanan tu dia kufur kepada Allah, faman yakfur ba'da minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Lepas aku dah bawa turun, kalau ada yang kufur, maka sesungguhnya aku akan menyeksanya dengan azab sengsara yang tidak pernah aku seksakan seseorang pun dari sekalian makhluk. So Allah bagi tahu, aku makbulkan doa Isa ni, kau nakkan keajaiban, aku buat turun keajaiban, tapi kalau kamu kufur. Kalau kamu kufur lepas mukjizat ni turun, maka aku akan azab.
Dan azab yang aku akan azab kamu itu adalah azab yang tak pernah aku timpakan kepada mana-mana orang sebelum ini. So, anda masih lagi nak obses dengan keajaiban-keajaiban baru nak taat dan beriman kepada Allah? Ada jaminan tak lepas keajaiban yang kita duk minta tu datang, katanya kalau dapat keajaiban tu kita akan buat tu, kita akan buat ni. Ada jaminan tak lepas keajaiban tu datang kita akan beriman kepada Allah? Kita akan taat kepada Allah seperti mana yang kita janjikan dalam doa tu tadi? Ada jaminan? Langsung tak ada jaminan. So kalau kita sendiri pun takut tidak ada jaminan kita akan membenarkan apa yang kita janjikan itu tadi, maka tuan-puan sekalian, ingat ayat ni. Allah kata siapa yang kufur lepas mukjizat keajaiban turun dekat diri dia, miracle turun kat diri dia, lepas mukjizat diturunkan, dia kufur kepada Allah, Allah kata azab akan menanti dia, dan azab itu tak pernah aku timpakan kepada mana-mana orang sebelum ini. So berhentilah kita sama-sama obses kepada keajaiban, dan berhentilah kita mempertautkan keajaiban dengan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Nilai taat dan keimanan itu lebih tinggi, lebih mahal daripada keajaiban-keajaiban dekat dunia ni, tuan-tuan sekalian. Tidak ada yang setara, tidak ada yang mahal, lebih mahal daripada taat dan keimanan yang ikhlas bulat kerana Allah. Apapun keajaiban tak akan pernah boleh lawan. Sebab itulah tuan-puan sekalian, bukti Allah kata siapa yang kufur lepas mukjizat ni, lepas keajaiban ni Allah akan azab. Tengok pada Firaun. Firaun sendiri depan mata dia melihat Nabi Musa wadrib bi'asaqal bahar, dengan tongkat Nabi Musa pukul lautan tu terbelah dua depan mata Firaun. Firaun nampak benda tu. Itu adalah sebesar-besar mukjizat yang telah dipertontonkan depan Firaun tu sendiri, tuan-puan sekalian. Sebelum Laut Merah terbelah, tuan-puan sekalian, dia dah tengok tongkat Nabi Musa bertukar menjadi ular, sejibik ular, tuan-puan sekalian. Tetapi tuan-puan sekalian, selepas perkara itu berlaku sekalipun, adakah Firaun beriman? Tak. Keajaiban sudah berlaku depan mata dia, tapi diendahkan keajaiban itu, dia teruskan siri ketidaktaatan dia kepada Allah. Maka apa berlaku dekat Firaun lepas dia dah tengok Laut Merah terbelah depan mata dia? Apa yang berlaku lepas tu? Azab yang tak pernah ditimpakan kepada mana-mana kaum sebelum ini. So kalaulah Allah kata benda ni adalah sekadar satu ancaman biasa-biasa je, tetapi memang kalau kita kata nampak ayat 150 ni ancaman biasa-biasa je, Allah acah je tu. Dia nak suruh kita jangan minta keajaiban kat dia lah. Tuan-puan sekalian, sudah ada bukti. Orang yang tak beriman kepada Allah selepas Allah datangkan keajaiban, memang terbukti Allah azab dengan satu azab yang tak pernah ditimpakan kepada orang-orang sebelum. So tuan-puan sekalian, kembali kepada ayat surah Al-Baqarah tadi. So itulah ayat 118. Mudah-mudahan tuan-puan sekalian, kita berhentilah memberikan alasan dalam bertaati Allah. Berhentilah beralasan dalam beriman kepada Allah. Okay? Sebab kita tak layak untuk nak mendesak Allah, nak memberikan kita itu dan ini. Sebaliknya kitalah yang terpaksa akur, bukan terpaksa, kitalah kena seikhlas-ikhlasnya akur dan kena tunduk kepada Allah dengan sebenar-benar tunduk. Jadi Allah a'lam bissawab, tuan-puan sekalian, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkatan lah insya-Allah pada perkongsian pada pagi ini. Sekali lagi tuan-puan sekalian, terima kasih. Saya nampak tadi kita dapat reach sampai paling tinggi 115 orang yang menonton secara live, ataupun lebih, ada 120 lebih tadi saya perasan juga, 120 lebih yang menonton secara live. Barakallahu fikum. So diluangkan masa bersama-sama dengan saya pada pagi-pagi hari ini, tuan-puan sekalian, di hujung minggu pula tu. Dan tuan-puan sekalian, sudi-sudilah tuan-puan sekalian tekan button like dan share. Kalau rasa bermanfaat lah, tuan-puan sekalian boleh tekan button like dan share supaya lebih ramai lagi yang boleh yang mendapat manfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi semua. Barakallahu fikum. Yang juga terima kasih juga saya ucapkan kepada yang konsisten mencatat nota daripada awal sampai habis. Okay? Yang menotakan setiap tu dan memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang saya bangkitkan tadi. Barakallahu fikum. Ajrukum 'ala Allah. Mudah-mudahan sebaik-baik ganjaran itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik tuan-puan sekalian, kita tamatkan sesi kita pada pagi ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jumpa lagi semua insya-Allah. Kalau tidak ada aral, kalau saya masih lagi sihat, diberikan kekuatan, tidak ada apa-apa halangan, insya-Allah kita sambung sesi yang seterusnya, siri yang ke-24 minggu depan, hari Ahad minggu depan di waktu yang sama, pukul 7 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.